matlamat dari kewujudan dan falsafah hidupnya. Apa dia matlamat kita dihidupkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Kita ada matlamat. Pak Agung, bukan mari suka-suka berawak mati, bukan. Kita ada matlamat. Kita tengok orang-orang yang tak tahu ilmu, dia ingat hidup dia mari sini nak galak buat diri. Dah, ingat Allah Taala atur atas dunia ni nak suruh galak. Tak ada matlamat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mari atas muka bumi ni ada matlamat. Apa dia matlamat dia? Nak menyatakan dak cinta kita, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa mana kita janji, hak kita kata tadi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu perjanjian kita dengan Allah. Dan kita mari atas muka bumi ni nak menyatakan perjanjian tu. Tengok. Kita dah ingat dah. Tu. Bangla mari ke Malaysia. Dia janji dengan syarikat dia nak mari kerja. Lalah tidak mari kerja. Kenambak. Kenambak ke tak? Kenambak lah. Begitu kat kita. Mari atas muka bumi janji nak taat ke Tuhan. Lepas tu lawang Tuhan. Lama dah Tuhan hambak mu. Tuhan tak reda mu atas muka bumi dia. Betul tak? Tapi kita tak reti bahasa. Sebab kita berasa hak tu kita. Betul tak? Inilah kita nak sedar ni. Perjanjian kita. Okey, matlamat hidup kita. Kita ada matlamat. Kita berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Taala buat manusia ni ada banyak peringkat? Dia dengan Tuhan. Ada mukmin yang asi, ada mukmin yang abid, ada mukmin yang soleh, ada mukmin yang siddiq. Tu. Atau boleh panggil mukmin yang salik atau mukmin yang arif. Sebab apa kita ada 4 peringkat? Sebab nak suruh kita berlomba-lomba untuk mengejar jawatan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah jadi mukmin yang asi, tambah jadi hak derhaka. Kita nak jadi yang abid, kita nak jadi yang salik, kita nak jadi yang arif. Kita nak berebut jawatan tu. Macam muskalah lah. Tu tak? Berebut belaka nak jadi hak paling tinggi. Kau boleh nak walik PhD, tambah sekolah pajonang. Tu tak? Kita tak target. Hamba-hamba nak kena jenang je. Tu bodoh dia panggil. Betul tak? Ya tak ni? Memang cita-cita kita nak ambil yang tertinggi sekali. Sebab tu kita berebut, kita belajar sungguh-sungguh. Mak ayah kita dah tekan kita. Berak kita pukul 3 pagi. Suruh kita buat kerja sekolah. Buat latihan. Baca buku. Nampak lagi? Esok ayah kita atur tuition. Nampak lagi? Ayah kita ajak pula panggil geng-geng kita buat study group. Kat rumah kita, mak kita goreng pisang. Buat ITO. Semangat ni sebab nak suruh kita ranking yang teratas. Maka inilah Allah Ta'ala atur kita. Allah Ta'ala suruh kita berebut untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak ni? Syurga yang tertinggi. Sebab tu syurga ada 7 lapis. Bukan saja waktu 7 nak suruh kita berebut, tambah duduk level bawah, nak yang teratas, nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syurga yang paling nikmat bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dirindui oleh orang mukmin. Tak ada dah untuk melihat wajah kekasih dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang beriman ni biar ada di hati kita nak tengok juga wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mati lagi nak temu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar ada cita-cita tu. Maka nak dapat tu mesti berebut-rebut. Nampak? Nak jadi ranking yang teratas. Ni dah apa dah aku pergi sejid Ramadan. Tu kalau bab akhirat, kalau bab dunia dak gitu pula. Mak, ada tawaran mak ni. Kalau mengikut aku, dulu mu cita-cita nak pakai meh, insya-Allah. Dak balik London ni mu boleh pakai meh. Berapa kita nak pergi? Faham lagi? Berapa orang boleh pergi? Kajak mu seorang je ni. Balik rumah Kabul lalu ke Bening. Yang rezeki. Rezeki apa pula bang dah dulu hajak abang pergi London. Balik confirm boleh pakai meh. Faham lagi? Berebut nak pergi ada peluang. Lalu bak dunia. Bini pun ya ke bang? Bini. Bini pun kelepar lama dah nak pakai meh. Bang. Dah bila abang nak pergi? Kata nak gosok baju ni. Tak tahu lagi bila mu derah lalu kau bak piti. Nampak? Bak piti derah lalu nak gosok baju. Bahasa orang puang. Kau puang bukan cerdik kan? Betul tak? Muka piti tu. Tapi bukan puang goreng kijang. Planet Zuhal. Betul tak? Tu. Tapi kalau tawaran agama untuk kita jadi abid, untuk kita jadi salik, untuk jadi arif, tambuh. Biarlah hamba padang dah. Padang dah. Sebab dia nampak nikmat akhirat.
Nampak? Nikmat akhirat mereka tak nampak. Kalau mereka nampak, nescaya mereka berlomba-lomba. Nampak? Berlomba-lomba untuk meraih akhirat. Ni kita nak sedar ni. Berebut. Okey, itu matlamat kita. Ada matlamat untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat hidup kita. Malam ni, balik malam ni kita tukar lalu. Tukar. Aku hidup rupanya ada matlamat. Matlamat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat aku. Selagi aku tidak bergelar hamba, selagi itu aku bertukuh lumuh untuk mendapat pangkat hamba. Pangkat hamba ni pangkat yang lebih tinggi, tak ada dah. Darjah yang lebih tinggi adalah hamba. Kena ingat. Selagi tak jadi hamba, sungguh-sungguh. Dah. Bila kita dipanggil menjadi hamba, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan senang nak jadi hamba Allah. Kita mesti bermula dengan mutmainnah, jiwa yang tenteram. Jiwa yang tidak diganggu oleh harta benda. Hatinya tak cinta selain pada Allah. Bukan senang nak jadi hamba Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka inilah Nabi mari ajar kita cara untuk menjadi hamba kepada Allah. Ni mati baru sebut tu Imam. Tu Imam sebut masa talqin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tak ada talqin. Lagi. Betul tak? Kena sedarlah nafsu mutmainnah ni nafsu lagu mana? Sebelum mutmainnah dia ada mulhimah, sebelum mulhimah dia ada lawamah, sebelum lawamah dia ada amarah. Tangga demi tangga kita naik. Betul tak? Senang panggil mutmainnah lalu. Masih hidup dah main amarah semua. Betul tak? Cinta ke dunia dah habis-habis. Buat maksiat semua-semua. Tak menyesal pun kita. Tak rasa berdosa pun bila kita salah dengan Allah. Dah nak pergi mutmainnah lagu mana? Lawamah tu, nafsu yang kedua tu. Kalau kita salah buat dosa tu, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah kata kau orang je bertaubat. Salah suaka buruk kau orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita kata kau orang benci, kau orang tak berasa benda. Ini amarah. Macam mana mu nak jadi hamba kepada Allah? Jangan main. Mati baru kita tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan senang nak melalui satu-satu. Nak temu sakarat, ada 4 cara. Nak bertemu dengan alam barzah, ada 4 yang perlu kita sediakan. Jangan main-main. Kita nak masuk suatu benda tepat pun ada prosedur dia. Ada peraturannya buat diri. Betul tak? Hamba saruh ke anak buah hamba ni? Mung ke siapa? Mung awak JPJ pun ni awak? Kabar dia. Kita nak pergi JPJ tu, nak masuk jalan tu ada peraturan dia. Tak cukup hanya nak, mu kena keluar mula. Tak, mu nak pergi sambung rotek. Contoh, nak tukar nama. Contoh. Lepas tu benda hanya nak mu dah bawa. Yui tak? Adik kena balik mula. Balik mula. Dah nak masuk ni payah dah. Tak, siapa pernah pergi JPJ masa PKP ni? PKP ni, sekarang ni kita ni. Kan masuk bukan masuk pun dulu, Pak. Dah kena tembok lutang sini. Faham lagi? Hamba baru ni kena tembok 37.4. Duk main tengah panah bung. Betul tak? Lepas tu duduk. Dah boleh masuk lah, duduk atas kursi jujuk kan? Duduk atas kursi belakang. Lepas tu panggil masuk. Tahu? Tak? Masuk dalam tak ada hari yang nak tak, kita tak cukup bawa. Kena tubik mula. Allahumma salli ala Muhammad. Dah mu nak masuk kubur mana? Agak-agak kayak gini masuk syurga Allah. Kalau syarat-syarat ahli syurga tak ada pada kita. Kena reject kita. Yang main-main. Tak takut ke? Pak diri. Syarat nak masuk syurga mesti jadi hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mu jadi hamba dulu baru boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dah mana hamba yang kita bawa untuk menghadap Allah, untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Peraturan yang ada di atas dunia ni yang berkabur ke budak-budak ni dah yang ambil di akhirat dah. Hak manusia ni, manusia bodoh nak reka peraturan, dia ambil hak Allah dah. Tak, sebab tu kita ada peraturan. Betul tak? Mesti ada mengikut cukup peraturan tu baru kita boleh sesuatu benda. Betul tak? Begitulah untuk kita meraih syurga Allah, ada peraturan dia. Dalam kubur tanya dulu, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka. Akan ditanya satu-satu. Kalau mu tak boleh jawab, balik awal. Jangan main-main.
Sedap sangat tu Imam. Bila datang dua orang malaikat. Jangan takut, jangan gentar. Mereka makhluk seperti kamu. Jawablah dengan lancar lidahmu. Tu Imam Mung turun sekali tengok. Faham lagi? Betul tak? Jangan main-main. Kau tak ada amal kita, tak ada rahmat Allah, dah dia nak jawab setara barah. Dok kira ustaz, dok kira Perdana Menteri, dok kira siapa. Faham lagi? Sebab muka wanaki tak ada orang suruh. Nampak? Dia patuh dengan Allah. Jangan main-main. Nak jawab kita tak boleh lagu mana kita agak-agak. Nak jawab wa ma imamuka nak royak Al-Quranu imami. Al-Quran ikut tanganku. Masih hidup tak pernah ikut Quran. Nak jawab gitu? Tak boleh jawab. Sebab yang jawab adalah amal kita. Jangan main-main. Masih hidup dah ikut Quran, patut dalam kubur nak ikut. Sedap. Wa ma imamuka, apa imammu? Ikut tamu benda. Nak jawab Quran tak boleh sebab masih hidup tidak ikut Quran. Betul tak? Maka ni nak sedar. Wa ma kiblatuka. Apa kiblatmu? Nak jawab. Tak pernah ngajar kiblat semayang bang tak? Betul tak? Hak tu zahir kiblat. Hati tak pernah ingat ke Tuhan. Kiblat batin, hati tu paling ingat kepada Allah. Kiblat jasad tu mekohong. Betul tak? Kita ngajar. Dah semayang bang tak? Kiblat tak kena. Dah. Apa kita tanya kiblat ke mana dia nak kabar? Allahumma salli ala Muhammad. Nak tupas semayang tak boleh. Tak tahu kiblat. Ada. Dia main-main. Pernah temu dah tu. Tanya kiblat ke mana? Lalah kita tengok ni. Download lalu kejap. Download kenapa panggil? Kablok tu kat bawah kiblat. Baru tengok. Faham lagi? Susah ni. Ada macam mana mula jawab? Semayang bang dok ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kita nak sedar. Okey. Kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi yakni akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Nampak? Itu kekal, nikmat lebih baik daripada dunia. Tapi dah mencinta dunia, bal tu'sirunal hayatad dunya. Muduk pilih dunia, sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Ni Quran ajar kita. Dunia ni pelawak je. Nampak? Barang pelawak, zalim pelawak sebab dia binasa. Tu barang pelawak. Barang hodak pelawak dia kekal. Tu hodak pelawak. Akhirat kekal selama-lamanya. Bukan sebilion tahun, bukan 2 bilion, selama-lamanya. Itu akhirat. Nampak? Sebab tu orang beriman hidup di atas dunia ni sesaat, 2 minit, 70 tahun. Hidup yang seseken inilah yang memastikan, yang menyebabkan kita celaka ataupun bahagia di akhirat nanti. Itu kena sedar. Hidup kita sesaat di atas muka bumi ni. Malam berkata di Bangkok Pauh malam. Sesaat hidup di atas muka bumi Allah, khoninglah yang menentukan celaka atau bahagia di akhirat lagi. Jadi kalau hidup kita derhaka kepada Allah, jawab kita di akhirat lagi. Nampak? Sebab tu orang beriman setiap keluar mulut dia tu dok bazir. Kalau dak cakap dengan orang disebut Allah. Kalau cakap dengan orang dia ajak manusia takwa kepada Allah. Bukan duk cakap hal peristiwa dah. Bukan duk cakap hal benda tahu benda dah. Dia guna sesaat hidup di atas muka bumi untuk meraih kebahagiaan yang hakiki lagi, yang kekal selama-lamanya. Ini kita nak sedar. Sebab tu bila kita sedar sini, kita tak sia-siakan hidup kita. Kita guna hidup kita ni betul-betul. Selagi nafas kita turun naik, kita berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak ada hidup tak apa, duk cari benda lain lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Benda inilah yang perlu kita beri faham kepada masyarakat kita, biar dia faham apa dia Islam. Kalau dia tahu kok ada tugas rupanya berharga sangat, turun naik nafas aku, kata. Dah, turun naik nafas kita ni amat berharga. Kelipang mata kita amat berharga. Nampak lagi? Berharga sangat-sangat. Pukul berapa dah ni? 8.40, 1 jam aku. Tak boleh dah berhenti tau. Dah bunyi sejak ni. Bunyi dah. Aku tak dengar. Bunyi dah. Jangan main kita SOP ni. Kita ada apa panggil, ada masa.
Tak, sebelum baru ni tak boleh bahang sejam lebih. Faham? Ni tak boleh lah. Kita ada peraturan. Tapi alhamdulillah, sebab walaupun sikit sekejap, kita diberi juga. Tak, daripada baru ni tak boleh lalu. Tak boleh lalu baru ni. Kacik kau. Ustaz kacik tu. Dah biasa ceramah tak boleh ceramah pok dia. Buat live dalam Facebook depan rumah, tak lepas apa bau. Tapi buat juga. Tapi gitu. InsyaAllah lah sedang modek dah ni habis ni. Cuma dok-dang kita baca firman lah. InsyaAllah. Dia kata kehidupan yang abadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa ada kitab tu, ada buku, tengok masa tu. InsyaAllah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu wa taala kita sambung firman Allah Subhanahu wa taala.